Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik pelajar-pelajar sekalian, bagi sekolah agama Seri Sabak Uni khususnya, kita sudah sampai pada pelajaran 3, iaitu kepimpinan Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah sebagai pemimpin yang agung. Kita sudah melihat kepimpinan Rasulullah dari segi akidah, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala, mengabdikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap perkara. Kita sudah melihat dari segi ibadah, iaitu bagaimana cara beribadat orang Islam, jangan guna berhala, kemudian membuang patung apa semua. Kemudian kita sudah melihat tentang cara akhlak Rasulullah dengan manusia, sesama Allah Ta'ala, sesama alam. Kemudian kita sambung lagi ini, sambung juga. Kita hari ini nak lihat cara akhlak Rasulullah, bukan akhlak, kepimpinan Rasulullah SAW dari segi muamalat. Muamalat ni iaitu kegiatan muamalat antara kemasyarakatan, ya. Kegiatan muamalat masyarakat Arab Jahiliyah ialah pertanian dan perdagangan. Muamalat ini tidak berlaku secara adil kerana beberapa perkara berikut. Okey, cara muamalat Arab Jahiliyah: yang pertama, penindasan; kedua, penipuan; ketiga, riba. Berlaku penindasan dan tiada tolak ansur dalam kegiatan muamalat. 2. Berlaku penipuan dalam jual beli seperti mengurangkan timbangan dan meletakkan harga yang tinggi. 3. Mengamalkan riba dan rasuah. Okey, tindas ni iaitu kita hentam orang tu dengan harga yang tinggi ataupun dengan harga yang tidak sama. Okey, kita tengok orang tu dia boleh bayar lebih, kita hentam harga tinggi. Tipu pula, iaitu kita tipu timbangan, tipu sukatan, tipu harga, tipu kualiti. Ini bagus, barang baik, tengok hancur jahanam. Okey, boleh pakai sampai rumah tak boleh pakai juga. Tu tipu lah. 3. Mengamalkan riba dan rasuah. Riba ni iaitu gandaan, iaitu menukar sesuatu barang yang sama seperti gula dengan gula, duit dengan duit. Satu dengan kadar 1 ditukar dengan kadar 2, 1 ditukar dengan 2, itu riba lah. Ataupun barang itu dijual dengan melebihi 3 kali ganda. Okey, air sirap patutnya harga 50 sen, tapi harganya dijual RM6, maka itu juga dikira riba, mengamalkan riba dan rasuah. Jadi kita sambung lagi baca. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah salah laku, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan beberapa perubahan demi keadilan dan kesejahteraan umatnya. Seperti ini, apa yang ditukarkan oleh Islam? Islam tukar apa? 1. Memperkenalkan sistem muamalat yang mementingkan sifat tolong-menolong melalui infak. Infak ni belanja dan derma. Kita buat kerja ni semata-mata infak dan derma. Infak ni belanja dan derma. 2. Mengharamkan unsur penipuan kepada kejujuran dalam bermuamalat. Okey, yang kedua iaitu Islam tak mau tipu. 3. Mengharamkan unsur riba dan rasuah. Riba ini iaitu seperti saya telah sebutkan tadi, iaitu hutang ataupun gandaan. Kemudian yang keempat, menerapkan unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa bermuamalat. Sekarang berlaku lagi tak perkara di atas? Berlaku. Masih jahiliah lagi manusia. Selagi dia tak ikut Al-Quran, dia itu mengikut jahiliah. Jahiliah ni bodoh maknanya, mengikut kebodohan. Kebodohan itu hawa nafsu lah. Tindas, tipu, riba. Okey, Islam sistem yang infak, derma. Tiada unsur penipuan kepada unsur jujur. Kemudian tiada riba, kemudian unsur ketakwaan. Kita sambung akhlak muamalat, kepimpinan Rasulullah muamalat. Kita lihat di sini perbezaan dari sudut perundangan pula. Kepimpinan Rasulullah SAW dari sudut undangan. Perbezaan antara perundangan Arab Jahiliyah dan perundangan Islam. Sudut perbezaan, sumber dia, bentuk hukuman, keadilan dia, ketetapan hukum. Ini kita nak tengok. Sekarang pun berlaku lagi. Sudut perbezaan sumbernya, Arab Jahiliyah berpandukan logik, akal dan hawa nafsu. Perundangan Islam berpandukan Al-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' dan Qiyas. Okey, logik, akal lawan Quran, Sunnah dan Ijma'. Okey, akal ni sepatutnya diikut kepada Al-Quran, tak boleh dia ikut kepada logik semata-mata, kerana dia akan berpandukan kepada hawa nafsu. Contohnya hukuman sebat itu, kalau dia kata logik bagi orang yang sebat minum arak 40, itu Al-Quran kata apa 40. Kalau ikut logik kita hentam 400 kali, maka itu sudah mengikut hawa nafsu. Okey, yang kedua, bentuk hukuman bersifat menindas dan menyeksa.
memang diakui semua hukuman ni yang tidak berpandukan Al-Quran, iaitu dikatakan undang-undang jahiliah, iaitu undang-undang logik akal. Memang hukumannya itu menindas dan menyeksa. Memang dia nak seksa. Hukuman bunuh yang dilakukan Islam tu pun sebenarnya di hukuman yang paling tidak mahu menyeksa, iaitu dipenggal kepalanya. Sekali potong itu sudah tidak digantung. Gantung itu beberapa minit agaknya orang tu tersedak, nafas tersangkut. Hukuman bersifat mendidik dan mencegah. Okey, yang ketiga, keadilan hak wanita dinafikan dan ditindas. Hak wanita dan lelaki adalah terpelihara. Okey, wanita pun ada hak, ada hak. Okey, lelaki pun ada hak juga. Hak untuk belajar, dua-dua boleh. Orang-orang dulu belajar hanya lelaki saja, perempuan tak boleh belajar. Sekarang lelaki perempuan belajar dan ramai pula perempuan. Yang keempat, ketetapan perundangan tidak lengkap dan tidak bertulis. Main ikut suka hati, tak lengkap. Lengkap dan bertulis seperti Piagam Madinah. Al-Quran itu adalah sumbernya, maka dia hendaklah ditulis. Ini adalah perbezaan perundangan dari segi jahiliah dan juga perundangan Islam. Jadi apakah rumusan yang kita telah belajar ini? Okey, hikmah dia daripada kepimpinan Rasulullah SAW seperti berikut. Umat Islam mestilah mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. 2. Umat Islam hendaklah hidup berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Qiyas ini salah tulis ni. Ijma' patutnya, bukan jima'. Jima' ni persetubuhan. Al-Ijma', ada alif di sini tertinggal. Dan Al-Qiyas seperti ini Umat Islam hendaklah hidup berpandukan Quran, Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini potong salah tulis ni. 3. Undang-undang Islam adalah lengkap dan sesuai sepanjang zaman dan di mana-mana saja. 4. Umat Islam hendaklah taat kepada pemerintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh yang telah ditunjukkan Rasulullah SAW. 5. Umat Islam hendaklah melaksanakan muamalat sebagaimana panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Ini hikmah kepimpinan Rasulullah dari segi muamalat, iaitu pertama, contohlah Rasulullah, iaitu kedua, contohlah, ikutilah Quran sesuai sepanjang zaman dan di mana-mana. Kita mestilah taat kepada perintah Allah. Kemudian hendaklah melaksanakan mengikut panduan, jangan main tibai. Kemudian apakah kesimpulannya? Kesimpulannya iaitu Rasulullah ini sebenarnya adalah role model. Role model ni maksudnya contoh tauladan. Rasulullah SAW adalah contoh tauladan terbaik kepada manusia. Sekiranya umat Islam mengikut segala ajaran baginda, Allah Ta'ala menjamin kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu. Ini jaminan Allah, iaitu siapa ikut, dia bahagia dunia dan akhirat. Walaupun ada sedikit kekurangan, kekurangan di dunia, tapi kita akan bahagia. Kalau kita main tibai aja, suka hati kita aja, kita tidak akan dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Apatah lagi di akhirat sana Kalau dapat kebahagiaan dengan cara menipu sekalipun, nanti orang akan tidak suka. Sekejap saja bahagianya tu, akhirnya jadi kedukaan di dunia tu. Kemudian akhirat bertambah lagi pula. Jadi pelajar-pelajar sekalian, untuk itu setakat itu saja dahulu. Jadi saya minta bukalah buku aktiviti itu dan cuba tengoklah tajuk kepimpinan Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga, saya tak tahu muka surat dia berapa. Ini buku teks, yang buku aktiviti itu tengoklah kepimpinan Rasulullah. Sampai mana tulis, jawablah sampai pada bab kepimpinan Rasulullah dari segi muamalat dari segi muamalat dan perundangan. Jadi setakat itu saja dahulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi insya-Allah. Bye bye.